Sebenarnya kita masih duduk bincang tentang usul ke-58. Tiga contoh daripadanya telah pun kita bincangkan sebelum ini, tetapi contoh keempatnya belum dibincangkan lagi. Dan contoh keempat itu dia berkait dengan masa-masa tertentu, kan? Kalau kita tengokkan usul 58, riwayat-riwayat yang menyatakan larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu dan larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu berserta akibat buruk daripadanya. Jadi larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu ni kita belum ada contoh lagi. Jadi tiga contoh yang telah diberikan sebelum ni dan kita telah bincangkan itu ialah berkenaan dengan larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu. Jadi ada satu lagi contoh yang kita belum bincangkan, yang lain-lain tu kita dah bincangkan, tak perlu dah diulangi. Jadi sekarang ni kita pergi kepada contoh keempat. Ini contoh keempat. Di bawah usul ke-58. Kita ada contoh keempat. Saya tidak banyak bagi contoh. Paling banyak pun 4 lah. Itulah sekitar 4. Gitu. Yang biasanya 3 sahaja. Tetapi contoh keempat ni penting. Kurang-kurangnya kena ada satu. Sebab ia menggambarkan satu bahagian yang tersebut di dalam usul ke-58 itu, iaitu larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu, terikat dengan masa, ya. Dan jika bersetubuh pada masa itu, maka ada akibat buruknya. Jadi sejauh manakah hadis-hadis mengenai perkara ini? Saya bagi contoh keempat. Ya Ali, la tujami' imra'atak nisfa syahr wala 'inda ghurratil hilal ama ra'aital majanin yusra'una fiha kathiran. Bermaksud, wahai Ali, janganlah engkau menyetubuhi isterimu di tengah bulan dan di awal bulan. Tidakkah engkau melihat orang-orang gila menjadi-jadi gilanya pada masa itu? Ini sebagai contoh, sebagai contoh bagi perkara ini. Dia sebenarnya dalam apa yang dikatakan hadis ini, larangan daripada 2 masa sahaja. Sebenarnya ada lagi di dalam riwayat-riwayat yang lain, masa-masa lain lagi. Tak kira lah, semuanya masuk di bawah usul ni. Saya cuma bagi satu contoh sahaja. Jadi kita kena fahamlah. Maknanya di bawah bab ni, di bawah usul ni ada banyak contoh. Ini salah satunya. Yang tersebut di sini larangan bersetubuh di tengah bulan dan di awal bulan. Bulan yang dimaksudkan di sini ialah bulan qamari. Bulan qamari, bulan Islam lah, berdasarkan inilah Rajab, Sya'ban, Ramadan dan sebagainya, berdasarkan bulan itu. Baik, rujukan antara kitab yang ada mengandungi hadis ini, ini antaranya Al-Harith bin Abi Usamah Bughyatul Bahith an Zawaid Musnadil Harith. Lepas tu Al-Busiri Ithaf Al-Khiyaratil Mahara. Dan Hafiz Ibn Hajar bincangkan perkara ini di dalam, dan ini tokoh terkini, masa kini, Al-Huwaini di dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Semua ini boleh saudara-saudara ikuti ataupun merujuk di dalam Maktabah Syamilah. Semua kitab-kitab ni ada di situ untuk melihat hadis ini. Baik, kita pergi kepada komentar. Satu, sanad lengkap Al-Harith bin Abi Usamah di dalam kitabnya Bughyatul Bahith an Zawaid Musnadil Harith adalah seperti berikut. Ini sanad lengkapnya. Hadisnya nombor 469. Kalau tengok di situ adalah ini sanadnya. Jadi di bawah nama-nama yang saya garis itu, ada garis itu menunjukkan
perawi itu bermasalah di dalam sanad ini. Jika perawinya begini ramai, ni 2-3 dia berturut-turut, dan sebenarnya kalau kita bincangkan dari sudut sanadnya, ni riwayat secara an-anah pula di sini, mungkin ada putus pula ni. Mungkin ada seseorang pula di sini. Tidak diketahui, majhul pula di situ. Dan ini menjadikan hadis ini, kalau kita tengok dari sudut riwayat lah, kajian riwayat, ia adalah hadis dhaif sangat. Tetapi kalau perawi itu, salah seorang daripada perawi ini adalah perawi yang diketahui sebagai pendusta, maka riwayat itu dikira sebagai riwayat yang maudhu' falsu. Begitu ceritanya. Dan kalau ada lagi petanda-petanda lain, petunjuk-petunjuk lain, maka akan membuatkan riwayat itu lebih teruk lagi, sehingga sama sekali kita tidak boleh jadikan sebagai panduan. Ini Abdul Rahim bin Waqid, Hamad bin Umar, As-Sari bin Khalid bin Shaddad, daripada Ja'far bin Muhammad. Ni Ja'far bin Muhammad Ja'far As-Sadiq. Ja'far ni Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana mengikut Syiah dia adalah imam yang ke-6, Ja'far As-Sadiq. Dan Muhammad ni ayahnya, daripada datuknya. Jadi ayahnya siapa? Jadi ayah Ja'far Muhammad Al-Baqir. Kalau saya tulis di sini lebih senang, tapi dalam kitab asal tu tak ada. Ni sebagai contoh saja. Kalau saya nak tulis, saya boleh buat begini, ya. Sadiq. Ni Ja'far As-Sadiq bin Muhammad. Muhammad ini ayahnya. Muhammad ini maksudnya Muhammad Al-Baqir. Al-Baqir. Kalau nak tulis, ditulis begini. Muhammad Al-Baqir. Ayahnya. Jadi Muhammad Al-Baqir ini anak kepada Ali Zainal Abidin. Itu Muhammad Al-Baqir anak kepada Ali Zainul Abidin. Itu. Ini Muhammad Al-Baqir ni imam kelima di sisi Syiah lah. Dan ayahnya daripada ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir lah. Daripada datuknya ni siapa? Datuk ni Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin. Kalau kita nak tulis lah, Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin meriwayatkan daripada Ali. Ini tidak bersambung tu. Tidak bersambung, tapi kalau Syiah dia terima sajalah, sebab ini riwayat yang musalsal bil a'immah, musalsal, bersambung sanadnya di antara imam dengan imam yang lain berturut-turut. Itu bagi mereka kuatlah. Tetapi bagi kita tidak ada nilainya dari sudut ilmu riwayat, sebab Ali Zainal Abidin tidak sabit bertemu dengan Ali. Ali ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali Zainal Abidin ni anak kepada Husain. Dengan ayah dia tu dia sempatlah. Tapi dengan Ali, datuk dia ni, dia tak sempat. Di situ putus pula. Jadi banyak masalahnya. Riwayat ini banyak masalahnya. Putus di sana sini, ada perawi yang majhul, dan ada beberapa orang perawi yang bermasalah. Jadi abihi ni Ja'far As-Sadiq meriwayatkan daripada ayahnya. Ayahnya tu maksudnya Muhammad Al-Baqir. Dan Muhammad Al-Baqir meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya. Datuknya kalau kira Ja'far As-Sadiq, datuk Ja'far As-Sadiq ialah Ali Zainal Abidin. Gitu. Kalau kata datuknya maksudnya Husain, itu tidak pergi situ, pergi kepada Ali Zainul Abidin. Ini kalau kita masukkanlah. Tetapi di dalam kitab asal tu tak ada semua ni. Tak ada semua ni. Jadi kita kena buatlah. Sementara saja saya nak tunjuk saja siapa orang-orang ni. Itu ya. Jadi kita buatlah. Ja'far As-Sadiq. Yang mana orang Syiah dakwa Syiah Ja'fariyah tu dinisbahkan
dikaitkan dengan Ja'far bin Muhammad inilah. Boleh dikatakan semua Syiah, kecuali kalau Syiah Zaidiyah lah. Kalau Syiah Zaidiyah tak terima. Kalau Syiah Ismailiyah ke atau Syiah Ithna Asyariyah, mereka memang terima Ja'far As-Sadiq ni sebagai imam mereka yang ke-6. Cuma kalau Syiah Ismailiyah, dia tak terima imam yang ke-7, Musa Kazim, yang diterima oleh Syiah Imam 12. Sedangkan Imam 12 menganggap Musa Kazim sebagai imam yang ke-7. Syiah Ismailiyah tak terima itu. Tak terima ya. Mereka kata anak Ja'far As-Sadiq yang bernama Ismail, itulah imam yang sepatutnya. Di situ mereka jadi tidak sependapat pula, bercanggah pendapat pula di situ. Baik, teks yang dikemukakan sebagai contoh keempat di atas adalah sebahagian daripada hadis yang panjang. Hadisnya panjang, cuma di dalam kitab-kitab hadis maudhu' bahagian itu yang dipetik mereka. Dan kita pun petik bahagian itu sebab itu yang berkenaan. Yang lain itu panduan-panduan lain lah, tidak berkenaan dengan perkara yang termasuk di bawah usul ke-58 ini. Kalau nak tengok hadis itu selengkapnya, maka tengok seperti di bawah ni lah. Tengok. Jadi riwayat itu ataupun hadis itu dia bermula dengan Ya Ali. Ini pun sudah ada usul kita, salah satu usul hadis maudhu' atau paling ringan pun dhaif, ni kalau mulakan dengan Ya Ali. Ni hadis ini mulakan dengan Ya Ali, itu salah satu tanda lah tentang ketidaksahihannya. Ya Ali idza tawadda'ta, saya tidak terjemah di sini sebab saya maksud nak ringkas, tidak mahu ambil semua yang tidak ada kena-mengena. Yang ada kena-mengena itu saja yang kita ambil. Jadi di sini yang kena-mengenanya yang tempat saya garis tu. Wala tujami' imra'atak fi nisfi syahr wala 'inda ghurratil hilal ama ra'aital majanin yusra'una fiha kathiran. Di sini. Tetapi riwayat ini bermula dengan Ya Ali. Baik, kalau tak apalah saya sebut di sini. Walaupun di dalam nota ni saya belum bagi maknanya yang lengkap lagi, tapi boleh kita bagi tahulah sepintas lalu. Wahai Ali, idza tawadda'ta, apabila engkau hendak berwudu, maka engkau bacalah bismillah. Allahumma inni as'aluka tamamal wudu wa tamamas salah wa tamama ridwanik wa tamama maghfiratik. Baca itu. Baca itu, ini bacaan. Sebenarnya doa-doa sebelum wudu dan ketika di celah-celah berwudu itu, ketika nak basuh anggota itu, anggota ini, ada doa-doa yang khusus itu sebenarnya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Kecuali selepas wudu itu adalah selepas wudu. Jadi ini bacaan ini, doa ini adalah zakat wudu namanya. Zakat wudu. Apabila engkau hendak makan, maka mulakan dengan memakan garam. Dan sudahilah makan, memakan makanan itu dengan garam. Kerana pada garam itu ada penawar bagi 70 penyakit. Mula-mulanya yang pertamanya ataupun yang paling teruknya iaitu juzam, penyakit kusta, junun, gila, baras, sopak ataupun balar, wawaja'ul adras, dan sakit gusi, wawaja'ul halqi, sakit tekak, wawaja'ul basar, sakit mata. Jadi semua ni penawarnya ialah garam. Kita telah sebut dah sebelum ini, sudah ada usul dah. Mana-mana hadis yang cerita garam ni, makan garam dahulu ada kelebihannya begini-gini, semuanya mengarut, semuanya karut semua. Itu sudah ada pun dalam jilid pertama 99 usul dirayah telah pun dimasukkan dalam jilid pertama itu usul tentang makan garam ni. Ini pun karut semua ni.
Jadi panjanglah hadis. Wahai Ali, makanlah minyak, minyak zaitun yang dimaksudkan di sini. Dan berminyaklah, gunalah minyak zaitun. Kerana sesiapa yang mengguna minyak zaitun, syaitan tidak akan menghampirinya selama 40 malam. Itu pun tentang minyak-minyak ni pun sudah ada dah usul, telah berlalu, telah lepas. Dalam jilid pertama telah pun termasuk usul tentang minyak-minyak ni pun semua karut. Wahai Ali, jangan engkau menghadap matahari, kerana menghadapnya penyakit, membelakanginya adalah penawar. Ubat, jadi ubat. Membelakangi matahari, bukan membelakangi kiblat pada matahari. Itu panduannya. Barulah kita bertemu dengan bahagian yang berkenaan untuk usul ke-58, contoh keempat. Jangan engkau setubuhi isterimu pada pertengahan bulan, pada ketika awal bulan. Tidakkah engkau lihat orang-orang gila itu tersungkur rebah, banyak tersungkur rebah pada masa-masa itu. Maksudnya menjadi-jadilah gilanya pada masa itu. Wahai Ali, jika engkau nampak singa, engkau takbir 3 kali. Engkau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, a'azzu min kulli syai' wa akbar. A'udzu billahi min syarri ma akhaf wa uhadhir. Itu baca itu. Fa innaka tukfa syarrahu insya-Allah. Engkau tidak akan diganggunya insya-Allah kalau baca itu. Wa idza harral kalbu alaik, kalau anjing menyala engkau, nak menerkam engkau, faqul, kamu baca, kamu kata, ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Baca itu. Mana kira-kiranya kalau baca itu akan terganggu, akan terhalanglah daripada diganggu oleh anjing. Wahai Ali, jika engkau berpuasa pada bulan Ramadan, maka engkau bacalah selepas berbuka, Allahumma laka sumtu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Nescaya ditulis untukmu seumpama orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun ganjaran mereka. Begitulah yang ada di sini. Sekadar yang ada di sini, saya tidak nak bahas dan bincang secara terperinci setiap satunya yang tersebut di dalam ni. Kalau nak bincang panjanglah. Wahai Ali, bacalah surah Yasin, kerana pada surah Yasin itu ada 10 keberkatan. Tidak dibacanya oleh orang yang lapar melainkan akan kenyang dia, dan orang yang dahaga melainkan akan hilang dahaganya. Orang yang tidak berpakaian melainkan akan mendapat pakaian lah. Dan orang bujang belum kahwin, kalau baca ini nescaya dia dapat berkahwin. Dan orang yang ketakutan, orang yang dalam keadaan takut, dia akan aman daripada ketakutannya. Orang yang di penjara, dia akan keluar daripada penjara. Orang yang dalam perjalanan, orang itu akan diberi pertolongan dalam perjalanannya. Dan orang yang kehilangan sesuatu binatang yang dimilikinya, dia akan menemuinya. Wala marid illa bari'ah. Kalau sakit, baca itu, baca Yasin ya, maksudnya akan sembuh. Dan tidak dibaca dekat orang mati, melainkan ataupun dekat kubur orang mati, di perkuburan, melainkan akan diringankan maksudnya azab daripada orang yang mati itu. Jadi ini kelebihan yang terdapat di dalam hadis ini. Dan hadis ini ada di dalam kitab tadilah, di dalam kitab tadi dengan sanad ini. Dengan sanad ini begitu ya. Yang kedua, jadi saya nak peserta lah baca pula. Sesiapa yang nak baca, silakan. 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 Siapa nak baca? Kenapa hari ni kehadiran kurang? Siapa nak baca silakan. Ibnul Qayyim dari Samarinda ya. Ya, silakan. Nomor 2, Hafiz Ibnu Hajar
meletakkan hadis tersebut dengan sanad Al-Harith di bawah tajuk Babun Nahyi Anil Jima'i Nisfa Syahr wa Ghurratihi wal amri Teruskan. Bit tasatturi wal amru bitafatturi indal jima'i wa jawazi ru'yatil faraj. Ya. Jadi dia letak di bawah tajuk ini. Baca dia tajuk, maksud tajuk itu. Bab larangan daripada bertubuh di tengah dan di awal bulan, perintah bertutup ketika bertubuh, dan keharusan melihat faraj. Itu di bawah tajuk tu Hafiz Ibn Hajar kemukakan hadis tadi. Teruskan. Sanad hadis di atas cukup bermasalah. Al-Busiri di dalam Al-Itaf menulis ini adalah isnad yang bersambung-sambung dan perawi dhaif. Tidak ada satupun hadis sahih yang melarang daripada bersetubuh pada mana-mana waktu dalam sesuatu bulan, apalagi dengan menyebut akibat buruknya. Tak ada hadis. Betul. Teruskan. Yang keempat, hadis di atas dengan sanad Al-Harith dikemukakan oleh Al-Busiri di dalam Al-Itaf di bawah tajuk Babun Al-Ithaf. Ya. Di bawah tajuk Babu wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini begini ya. Ibnul Qayyim, babun wasiyatun Nabi. Begitu ya. Babun wasiyatun. Babun. Lepas tu wasiyatun Nabi ya, gitu. Babun wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bab wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah mengemukakannya, Al-Busiri berkata ini adalah isnad yang bersambung-sambung dengan perawi-perawi dhaif. As-Sari, Hammad, dan Abdurrahim dhaif. Itu yang disebutkan oleh Al-Busiri secara sepintas lalu sebenarnya. Jika kita pergi dengan lebih mendalam melihat tentang perawi-perawi yang tersebut, itu sebenarnya lebih teruk lagi, bukan sekadar dhaif biasa begitu seperti yang mungkin difahami daripada keterangan Al-Busiri tadi. Sebenarnya perawi itu lebih teruk lagi daripada apa yang disebutnya. Beliau sebut itu secara sepintas lalu. Teruskan yang kelima. Sekarang mari kita lihat dengan lebih terperinci lagi keadaan perawi-perawi hadis itu. Lihat apa kata Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikhnya, Tarikh Baghdad jilid 11 muka surat 85. Tentang guru tempat Al-Harith menerima hadis ini, yaitu Abdurrahim bin Waqid. Kata beliau Al-Khatib, hadisnya mengandungi banyak perkara mungkar karena ia diambil dari perawi-perawi dhaif dan majhul. Itu kata Khatib Baghdadi tentang guru Al-Harith, yaitu Abdurrahim bin Waqid. Teruskan. Hammad bin Amr An-Nasibi dikatakan pendusta oleh Al-Jawzajani. Ibnu Hibban berkata mereka mengada-ngada banyak hadis. Mereka mengada-ngadakan banyak hadis. Abu Zur'ah mengatakan dia lemah. An-Nasai mengatakan dia matruk. Dan Imam Bukhari pula berkata dia perawi mungkarul hadis. Jadi kalau kita tengok ni, apa yang disebutkan oleh ulama-ulama rijal ini, dia bukan dhaif biasa, teruk ni. Dengan sebab itu kita kena berhati-hati bila bertemu dengan seorang tokoh sebut sebagai dhaif sepintas lalu begitu saja. Jangan berhenti setakat itu, tengok lagi. Kadang-kadang perawi yang disebut sebagai dhaif, macam dhaif biasa oleh satu orang ulama, sebenarnya dia tidak dhaif biasa. Macam di sini. Dia lebih teruk lagi, Hammad bin Amr An-Nasibi itu.
Kalau Al-Jauzajani dikatakan pendusta itu. Ibnu Hibban pula dikatakan dia ni orang yang mengada-ngadakan banyak hadis. Mana kalau begitu hadis ini dengan adanya perawi seperti ini bukan sahaja jadi hadis dhaif biasa, tetapi ia telah termasuk dalam kategori hadis maudhu'. Begitu juga orang ni kata matruk, mungkarul hadis. Bila Imam Bukhari kata mungkarul hadis tu mana perawi itu memang teruk, perawi pendusta sebenarnya. Tetapi Imam Bukhari selalu memilih perkataan yang ringan. Perawi matruk mana riwayatnya langsung tidak boleh diterima dan tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Teruskan. As-Sari bin Khalid Al-Azdi berkata tentangnya, tidak boleh dibuat hujjah. Az-Zahabi di dalam Al-Mizan berkata, tidak dikenali. Dialah barangkali orang yang bertanggung jawab meriwayatkan atas nama Ja'far As-Shadiq. Al-Haris bin Abi Usamah meriwayatkan dengan sanad ini sejumlah hadis-hadis. Jadi sanad yang sama ni, kalau di dalam kitab itu, kitab Al-Haris itu, dia ada beberapa lagi hadis, sejumlah hadis-hadis dengan sanad ini. Bermakna semuanya tak boleh dipakai, begitulah. Teruskan. Ibnul Jauzi mengemukakan sebagian daripada hadis ini di dalam Al-Mawdu'at, menerusi saluran yang lain. Kemudian beliau berkata, ini adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Orang yang dikatakan bertanggung jawab menyebarkannya ialah Abdullah bin Ahmad bin Amir atau ayahnya. Karena mereka berdua memang ada meriwayatkan satu nuskhah mengandungi hadis-hadis daripada Ahlul Bait yang mana semuanya adalah maudhu'. Ini pun yang Ibnul Jauzi kemukakan ini bukan sanad ini, sanad lain. Tetapi mengandungi benda yang sama lah. Lebih kurangnya yang ada sebut contoh keempat itu ada. Jadi sebenarnya itu hasil rekaan seorang yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Amir atau ayahnya Ahmad. Mereka berdua ni memang meriwayatkan satu nuskhah, satu kitab lah, banyak lah di dalamnya hadis-hadis atas nama Ahlul Bait, daripada Ahlul Bait, Ja'far As-Shadiq, Muhammad Al-Baqir dan lain-lain, yang mana semuanya maudhu'. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis maudhu' di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu mereka sebutkan nama Ishaq bin Najih Al-Malati. Ini juga seorang yang banyak meriwayatkan hadis maudhu', khususnya berkenaan dengan wasiat Nabi kepada Ali berhubung dengan jima', bersetubuh. Cara-caranya, apakah pantang larang, apakah yang dilarang semasa bersetubuh, itu banyak diriwayatkan oleh Ishaq Al-Malati. Ini pun terkenal sebagai seorang pereka hadis, pendusta juga, dan ulama-ulama rijal sebut dia dengan gelaran-gelaran dan kritikan-kritikan yang teruk lah, teruk sekali. Dia juga ada menyebarkan benda-benda ni. Patutlah banyak sangat tersebar itu. Ada banyak juga orang-orang yang menyebarkannya itu. Teruskan, yang ketujuh. Hadis ini menggambarkan seolah-olahnya orang gila yang menjadi gilanya pada masa itu adalah hasil persetubuhan ibu bapa mereka pada masa yang terlarang itu. Jadi soalannya, kalau kita tengok hadis ni, kita pakai hadis ni, sebab ada setengah-setengah orang gila tu kan, dia menjadi-jadi gilanya pada masa-masa tertentu. Misalnya di awal bulan ke, di tengah bulan ke, di akhir bulan, dia ada orang gila macam tu. Jadi sesoalahnya, kalau kita terima riwayat ini, orang gila yang macam tu sifatnya tu adalah hasil persetubuhan semasa dilarang itu, pada masa-masa yang dilarang itulah, seolah-olahnya begitu. Padahal adakah begitu? Tidak terbukti sebenarnya. Tetapi dikaitkan begitu ya. Teruskan lagi yang ke-8. Mungkin juga ia bermaksud dua masa itu tidak baik untuk persetubuhan, sebagaimana ia tidak baik untuk orang-orang gila. Karena pada masa itu orang-orang gila juga menjadi-jadi gilanya. Tidak dapat dipastikan apa maksud sebenarnya. Itulah.
Sebab itu salah satu sifat hadis maudhu' ataupun hadis dhaif, dia tak jelas yang mana satu yang dimaksudkan. Mungkin juga begini, itu kita cuba fahamlah. Kita cuba faham. Mungkin ini yang dimaksudkan. Tapi kalau ini pun maksudnya tak betul, tak benar. Tak benar. Tak boleh pakai. Teruskan. Tidak ada bukti saintifik menunjukkan persetubuhan pada dua waktu itu atau pada waktu-waktu yang lain mengakibatkan anak yang terhasil daripadanya berkemungkinan besar akan menjadi gila. Apatah lagi mengatakan secara pasti bahwa anak hasil persetubuhan pada waktu terlarang itu akan menjadi gila dan kegilaannya akan lebih menjadi-jadi pada waktu itu. Jadi tak ada bukti sebenarnya. Tak ada bukti saintifik. Kalau kita tidak mengambil kira riwayat-riwayat, sekurang-kurangnya kalau ada bukti, terbukti mengikut doktor-doktor atau pakar-pakar jiwa penyakit jiwa ataupun ini berkenaan dengan gila ni lah, sakit mental apa semua ni, mereka tak ada pula sebut begitu. Selama mana doktor-doktor psikologi ataupun pakar-pakar jiwa, pakar-pakar sakit mental di seluruh dunia ini, bukan sahaja dari kalangan orang Islam, yang bukan Islam pun tak ada yang menyebutkan begitu. Jadi macam mana kita nak terima kalau tak melihat kepada sudut dhaifnya, maudhu'nya pun. Jadi benda ni kena letak di tepi lah, buanglah, pakul sampahkan. Teruskan lagi. Tidak ada juga dalil nakli dan akli membenarkan apa yang tersebut di dalam hadis karut itu. Al-Quran dan Al-Hadis hanya melarang persetubuhan pada masa datang bulan, bernipas dan berihram saja. Itu pun tanpa menyebutkan apa-apa akibat buruknya. Kalau ada pun dalam Quran ataupun hadis, itu saja. Tak ada masalah lain. Awal bulan ke tengah bulan ke sekian-sekian hari bulan, hari sekian, malam sekian, itu tak ada langsung di dalam Quran, ajaran hadis tak ada. Jadi kalau ada benda-benda begini, jelaslah ia tidak berpunca daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran itu jauh sekali nak kita katakan ada di dalam Quran itu, jauh sekali, tak ada semua ni. Yang ada di dalam Quran, kalaupun dilarang persetubuhan, iaitu pada ketika datang bulan ataupun perempuan itu kotor, datang haid. Iaitu di dalam Al-Quran disebutkan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhun hatta yathurna. Itu saja. Mereka akan bertanya engkau tentang haid. Qul huwa adhan, katakanlah ia suatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa, dan tak ada sebut akibat dia tu pun tak ada sebut, walaupun dia sebut kotor dan dilarang. Memanglah itulah. Kalau ada pun masa dilarang. Adapun berkait dengan awal bulan, tengah bulan, akhir bulan atau hari-hari tertentu, sama sekali tidak ada tu. Kalau perempuan itu dalam keadaan suci, tak ada pun larangan. Tak ada pun larangan. Ataupun pada masa nifas atau ketika berihram saja. Kalau walaupun tidak bernifas, tidak datang bulan, kalau berihram itu tak boleh lah. Itu saja. Tapi itu pun tak ada pula menyebutkan akibat buruknya kalau berlaku. Tak ada. Cuma kalau berlaku itu cerita lain lah, semasa ihram itu. Macam mana jadinya, kena kafarah ke tidak, itu sekadar itu saja. Tak ada akibat buruk, jadi gila, jadi apa pun. Tak ada semua tu. Teruskan. Kebanyakan riwayat larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu atau dengan kaifiat-kaifiat tertentu dan akibat buruk daripadanya berpunca daripada Syiah. Kalau di dalam kitab-kitab Sunni, riwayat-riwayat seperti itu hanya dikemukakan oleh perawi-perawi pendusta dan hanya terdapat di dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu' atau di dalam kitab-kitab yang tidak mu'tabar. Maka di kalangan Syiah pula ia terdapat di dalam kitab-kitab utama mereka seperti Al-Kafi dan lain-lain. Sebagai buktinya, mari kita lihat sebagian daripada apa yang tersebut di dalam kitab-kitab Syiah. Al-Kulaini dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abil Hasan
Musa daripada ayahnya, daripada datuknya. Kata beliau, kana fima usia bihi Awsa. Rasulullah, awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tujami ahlaka fi awwali lailatin minal hilal, wala fi lailatin nisf, wala fi akhiri lailatin, fa innahu yatakhawwafu ala waladin, Yutakhawwafu. yutakhawwafu ala waladin, waladi man yaf'alu dhalikal khabal. Faqala Aliyun alaihi salam, walima dhalika ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, innal jinna yukathiruna ghisyana nisaihim fi awwali lailatin minal hilal wa lailatin nisf wa fi akhiri lailatin. Ama ra'aital majnuna yasra'u fi awwali yusra'u fi awwali syahri wa fi wasatihi wa fi akhirihi. Antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali ialah, wahai Ali, jangan engkau setubuhi istrimu pada malam pertama setiap bulan, pada pertengahan bulan, dan jangan juga di akhir bulan, karena ditakuti anak orang yang bersetubuh pada masa-masa itu menjadi cacat anggota atau otaknya. Maka Ali bertanya, kenapa begitu wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya golongan jin menyetubuhi istri-istri mereka dengan banyak pada masa-masa itu. Tidakkah engkau melihat orang gila menjadi-jadi gilanya di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan? Jadi kalau kita lihat kepada riwayat ni kan, nampak sebenarnya puncanya dari mana. Nampak dari mana. Dalam kitab Bughyatul Bahith tadi pun, karangan Al-Harith itu pun sebenarnya kalau kita tengok sanad dia tu, sanad itu sanad Syiah. Sanad Syiah. Jadi kita dapat mengesan di mana puncanya. Di sini rupanya puncanya daripada Syiah. Sebab dalam kitab mereka yang penting-penting lah, yang mereka anggap sebagai sahih, ada sebut benda ni. Ada sebut benda ni. Teruskan. Al-Kulaini juga dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Salim daripada ayahnya dari Abi Ja'far alaihi salam, kataku kepadanya, hal yukrahul jima' fi waqtin minal awqat wa in kana halalan? Qala na'am, ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi wa min mughibis syamsi maghrib wa min maghibis syamsi ila maghibis syafaqi. Wa fil yaumi alladhi tankasifu fihi syams wa fil lailati allati yankasifu fiha al-qamar wa fil lailati wal yaumul ladzi yakunu wa fil lailati wal yaumil ladaini wa fil lailati wal yaumil ladaini yakunu fihi marrihus sauda au ar-rihul hamra. Wal yaumi wal lailati lazaini yakunu fihi mazalzalah. Walaqad bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ba'di azwajihi fi lailatin inkasafa fiha al-qamar falam yakun minhu fi tilka al-lailati ma yakunu minhu fi ghairiha hatta asbaha. Faqalat ya Rasulullah al-bughdu. Ini gini ya, sini silap ni dalam kitab asal, sebab saya copy, dia sepatutnya gini ya, sepatutnya sekejap sepatutnya panjang di sini, gini, al-bughdah, begitu. Al-bughdah. Al-bughdah. Al-bughdah kana hadha minka fi hadhihi al-lailah. Terus kan? Qala la. Walakin zaharat hadhihi al-ayah fakarihtu an atalazzazu wa alhu fiha.
وقد عير الله أقواما فقال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم Ya, teruskan. Hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yas'aqun. Ya, terus. Yus'aqun. Ya. Summa qala Abu Ja'far alaihi salam wa waymullah la yujami' ahadun fi hadhihi al-awqati allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad intaha ilaihi al-khabar fayarzuqu waladan fayurzaqu waladan fayara fi waladihi dzalika ma yuhibbu. Bermaksud, adakah dilarang bersetubuh pada mana-mana waktu walaupun ia halal? Jawab beliau, ya, di antara terbit fajar hingga terbit matahari, di antara terbenam matahari hingga hilang syafaq. Pada hari berlaku gerhana matahari, pada malam berlaku gerhana bulan, pada malam dan hari yang bertiup padanya angin hitam atau angin merah, juga pada malam dan hari yang berlaku padanya gempa bumi. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah salah seorang istrinya pada suatu malam yang telah berlaku gerhana bulan. Baginda tidak melakukan pada malam itu apa yang biasa dilakukannya pada malam-malam lain hingga ke pagi. Maka bertanyalah istrinya itu, wahai Rasulullah, apakah karena marah pada malam tadi engkau bersikap begitu? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tetapi karena gerhana yang berlaku itu, aku tidak suka berlazat-lazat dan Saya tak dengar, putuskan nih talian. Berseronok padanya. Sedangkan Allah telah mencela beberapa kaum melalui firman-Nya. Wa iyarau kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum fazarhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun. Bermaksud, dan kiranya mereka melihat sepotong besar dari langit gugur untuk menimpa mereka, mereka akan berkata itu adalah yang bertindih-tindih. Kalau keingkaran dan kedegilan mereka sampai begitu sekali, maka biarkanlah mereka, wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan, sehingga mereka menemui hari yang padanya mereka akan binasa. At-Tur ayat 44 sampai 45. Ya. Kemudian kata Abu Ja'far alaihissalam, demi Allah, tiada siapapun bersetubuh pada waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan telah sampai kepadanya cerita larangan ini. Lalu dia dikurniakan anak, maka dia dapat melihat pada anaknya itu sesuatu yang menyenangkannya. Demikianlah. Maknanya dia tak akan dapat anak yang menyenangkannya lah. Jangan diharaplah dia akan mendapat anak yang menyenangkan hatinya, anak yang baik lah, begitu. Sebab itu dikira kesalahan. Tapi disebut tadi halal walaupun halal. Itu yang peliknya. Macam mana boleh dihalalkan kalau akibat buruknya macam-macam seperti yang disebut dalam riwayat ini kan? Itu kan pelik. Teruskan. Demikianlah sekadar contoh dikemukakan dua sahaja riwayat Syiah berhubung dengan perkara ini. Teruskan. Ibnul Qayyim menegaskan bahwa hadis-hadis bab ini tidak ada satupun sahih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis sendiri pula dapat mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menyatakan larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu dan larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu beserta akibat buruk daripadanya boleh dikatakan maudhu', palsu semuanya. Itulah kesimpulan yang dapat saya buat ya. Dan saya berharap peserta-peserta kita semuanya dapat menjadikan
usul yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu usul ke-58 ini sebagai panduan dan pedomannya dalam mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jadi bagi saya boleh dikatakan semuanya lah maudhu'. Semuanya maudhu'. Sebenarnya tidak ada apa-apa pun kaifiat. Macam mana pun tak jadi masalah. Setengah-setengah tu kata kalau begini-gini jadinya jadi juling mata lah macam-macam. Sebenarnya tak ada semua tu. Tak ada semua tu dengan sebab cara persetubuhan berlaku, maka berlaku begini-gini semuanya tidak ada. Itu semua tu karut. Kalau ada pun dengan sebab pada masa-masa tertentu dengan akibat-akibat buruk yang disebutkan bersamanya. Itu semua kita telah bincangkan dalam usul itu. Sekarang kita akan berpindah kepada usul yang ke-59. Baik. Hadis-hadis yang menganjurkan supaya bersetubuh dalam keadaan tertutup aurat atau menampakkan itulah cara terbaik. Jika tidak, persetubuhan akan dikongsi oleh syaitan dan lain-lain ancaman. Tidak ada yang sahih ataupun hasan. Kalaupun ada, hanyalah hadis-hadis yang dhaif atau maudhu' sahaja. Di bawah ini dikemukakan 3 sahaja daripada contoh-contohnya. Ada 3 contoh. Saya bagi seperti biasalah. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Paling tinggi pun hadis-hadis ini diterima oleh ulama kerana mereka menganggap dhaifnya itu tidak begitu kuat, oleh kerana ada banyak hadis yang sokong menyokong antara satu dengan yang lain. Paling tinggi pun mereka mengatakan hukumnya makruh tanzihi. Itu saja. Sampai ke peringkat haram, sampai ke peringkat ada yang ada sebut ancaman-ancaman, itu semua tak ada. Tak ada. Ingatlah itu sebagai panduan, sebagai panduan. Dan sebenarnya mengikut sekian ramai ulama, tidak ada apa pun, itu suatu keharusan, pilihan kita sahaja. Sama ada mahu bertutup ataupun tidak, terdedah aurat kepada antara suami isteri, itu tidak menjadi masalah, termasuk dalam keharusan semata-mata. Nak kata makruh tanzihi pun tidak. Tetapi tidak dinafikan ada setengah-setengah ulama meletakkan hukumnya makruh tanzihi kerana mereka anggap hadis-hadis dhaif itu dicampur itu campur ini, dia jadi kuat sedikit. Jadi bolehlah untuk sekadar itu. Hukum pun paling tinggi makruh tanzihi. Tidaklah sama sekali ia sampai ke peringkat haram. Kalau yang terima pun. Kalau yang tak terima, tak perlu ditanya lagi lah. Semua itu pilihan. Kalau selesa dengan cara tertutup, ya. Kalau tidak selesa, kalau lebih lebih suka dengan cara tidak bertutup, itu pun dibolehkan dalam agama. Dan kita akan bincangkan seterusnya apabila kita bincangkan contoh-contohnya nanti. Contoh pertama. Ini siapa nak baca? Silakan. Orang lain pula kalau boleh. Siapa nak baca? Ini usul 59, contoh pertama. Silakan Izzuddin bacalah. Contoh pertama. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala iza ata ahadukum ahluhu falyastatir iza ata ahadukum ahlahu falyastatir fa innahu iza lam yastatir istahyatil malaikatu wa kharajat wa hadarahu syaitan fa iza kana bainahuma waladun kana syaitanu fihi syarikun. Teruskan. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu mendatangi isterinya, maka hendaklah ia bertutup. Mendatangi itu maksudnya menyetubuhi ya. Mendatangi itu maksudnya menyetubuhi begitu. Maksud mendatangi itu. Takut tak faham pula, tak mau keliru pula.
mendatangi itu macam mana, pergi ke? Tak, menyetubuhi. Teruskan. Apabila seseorang daripada kamu mendatangi, yakni menyetubuhi isterinya, maka hendaklah ia bertutup. Kerana jika tidak bertutup, malulah para malaikat dan mereka keluar. Syaitan pula masuk. Jika mereka, yakni suami isteri, mendapat anak, syaitanlah yang telah berkongsi dalam perhubungan kelamin mereka. Ini rujukannya ada di dalam kitab-kitab ni, kitab-kitab hadis kita juga ada, dan kitab-kitab ini kitab-kitab hadis kita ada. Silakan terus komentar. Komentar pertama, hadis di atas telah dikemukakan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat dan Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad berikut. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Hammad Zuhbah qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Ibn Ayyub an Ubaidillah bin Zakhri an Abi Munib an Yahya bin Abi Kasir an Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi yang selepas itu tu matan tadilah yang kita kemukakan sebagai contoh ni. Ini selepas itulah daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum, dan seterusnya. Jadi sanadnya ini sanadnya. Jadi kita sebagaimana biasa dalam menilai sesuatu hadis tu tengok dari sudut riwayatnya, dari sudut sanad-sanadnya, dan juga dari sudut dirayahnya. Ini kita lihat dari sudut teruskan setelah mengemukakannya dengan sanad ini, At-Tabarani berkata, hadis ini tidak diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kasir kecuali Abu Al-Munib Al-Qurashi. Tidak pula ada seorang Al-Jurashi. Tidak ada pula orang yang meriwayatkan daripada Abu Al-Munib kecuali Ubaidillah bin Zahir. Yahya bin Ayyub bin Zahar. Yahya bin Ayyub bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Ubaidillah bin Zahar. Itu. Jadi Imam Tabarani sendiri setelah mengemukakannya, dia tidak kemukakan hadis itu saja. Dia ada bagi juga komentar. Tapi komentar dia tu selapis gitu ya. Hadis ini maknanya sanad dia ni bersifat tafarrud, tafarrudat perawi terdapat di dalam sanad ini. Maknanya orang ni, daripada orang ni seorang saja. Kenapa kalau benda ni betul-betul diterima, kenapa seorang saja? Umat ni ramai, kenapa seorang saja? Lepas tu yang meriwayatkan daripada yang tu pula seorang saja pula. Jadi seorang-seorang ini isyarat kepada sanad yang bermasalah. Sanad yang bermasalah. Teruskan. Yang kedua, Al-Bazzar juga meriwayatkan hadis itu dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Lihat teks dan sanadnya di bawah ini. Wa bihi qala haddatsana Umar bin Khattab As-Sijistani qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Yahya bin Ayyub qala haddatsani Ibnu Zakhri, yakni Ubaidillah bin Zakhri an Abi Munib an Yahya bin Abi Kasir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu falyastatir fa innahu idza lam yastatir istahyatil malaikah fa kharajat wa baqa syaitan wa baqiya syaitan fa idza kana bainahuma waladun
kana lisyaitani fihi nasibun. Jadi ini sanadnya, tapi di bahagian atas tu boleh katakan sama semuanya. Cuma di atas penulis kitab itu saja perawinya berbeza dengan Tabarani tadi. Yang di atas lagi itu berturut-turut itu sama saja sanadnya. Cuma lafaz dia ada perbezaan sedikit. Fa kharajat wa baqiya asyaitan. Baqiya di sini. Sedangkan tadi lain. Ini nasib di sini di akhirnya. Kana lisyaitan fihi nasib. Tadi disebut syarik. Syarik. Kana syaitan fihi syarik. Itu berbezanya. Ni baqiya tu hadarahu syaitan. Hadarahu syaitan. Tempat tu berbeza sedikit. Lafaz dia berbeza sedikit. Tetapi secara umumnya samalah hadis itu, hadis yang sama. Seterusnya sini silakan baca. Setelah mengemukakannya, Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan dengan lafaz ini daripada Nabi SAW kecuali dengan sanad ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Isnadnya tidak kuat. Jadi kalau mengikut komentar yang dibuat oleh Al-Bazzar, boleh dikatakan pengarang-pengarang kitab-kitab ni kalau dia buat komentar pun dia tidak bagi berat-berat lah, dia tidak bagi yang teruk-teruk, ringan saja dia sebut, isnadnya tidak kuat begitu saja. Padahal kalau kita pergi kaji lebih mendalam, lebih halus lagi, kelapisan di bawah-bawah lagi, dia banyak, dia bukan tidak kuat ringan begitu saja, tidak. Sebenarnya berat, teruk, bukan main-main lah, bukan sikit-sikit saja. Tapi kalau kita tengok kepada kitab-kitab ni, walau bagaimanapun mereka sebut tak ada yang sahih daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW. Teruskan. Ketiga, sebenarnya Ubaidullah bin Zah dan Abu Al-Munib, yang ini nama sebenarnya ialah Ubaidillah bin Abdillah, yang terdapat di dalam sanad At-Tabarani itu adalah dua orang perawi dhaif. Tetapi Ubaidillah bin Zah lebih dhaif berbanding Abu Al-Munib. Jadi Abu Al-Munib dan lain-lain itu kalau baca Abu Al-Munib itu lagi baik. Cuba kita nak eja Rumi itu begitulah. Teruskan. Hadis inilah yang keempat. Hadis inilah yang menjadi asas bagi satu ungkapan yang masyhur di setengah negeri umat Islam, iaitu iza hadarat al-malaikah harabat syaitan. Apabila datang malaikat, larilah syaitan. Jadi mungkin hadis inilah yang dijadikan mereka sebagai asas untuk ungkapan seperti itu. Teruskan. Kelima, sanad Al-Bazzar juga sama dengan sanad At-Tabarani. Al-Bazzar sendiri mendhaifkannya. Di dalamnya juga terdapat Ubaidullah bin Zah dan Abu Al-Munib. Jadi tentang perawi-perawi ini kita telah sebut dah sebelum ni ketika kita kemukakan pendapat atau komentar At-Tabarani. Teruskan. Keenam, matanya juga mungkar kerana bercanggah dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Bermaksud, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Surah Al-Mu'minun ayat 5. Jadi ini bercanggah ni. Jadi jaga faraj mereka. Jaga faraj mereka. Kecuali, ini termasuk suami isteri ataupun hamba sahaya bagi seseorang itu termasuk dalam yang dikecualikan. Bila kecuali, tak perlu dah ada bertutup apa semua tu. Kalau nak bertutup pun ialah kerana
Itu pilihan, keselesaan semata-mata, bukan kerana hukum. Haram ke atau makruh ke, tak ada semua tu. Tak ada. Jadi dibolehkan. Bahkan Tuhan kata tidak tercela. Tidak tercela. Maknanya termasuk dalam haruslah. Haruslah. Apalagi kalau suami isteri, pasangan itu memang suka pun begitu. Memang suka. Tidak suka kalau tertutup gitu. Langsung tidak ada masalah. Sebab apa? Kita kata hadis tadi mungkar. Hadis mungkar sebab dia bercanggah dengan Quran. Disuruh bertutup. Sedangkan Quran kan tidak kata begitu. Jaga faraj. Jelas faraj. Bukan aurat. Bukan aurat lain. Antara pusat dan lutut tu. Bukan itu. Bukan. Ini memang faraj. Disebut dengan jelas faraj. Jadi kemaluan. Sama ada lelaki atau perempuan. Jadi kita tidak jaga dengan menutupnya dengan baik. Tidak menjadi masalah. Sebab itu dibenarkan. Termasuk dalam kecuali. Ya, kalau tak boleh itu dengan orang lain. Betul. Memang. Memang kena jaga. Jadi antara hikmat kadang-kadang kita kata kenapa dibenarkan begini. Hikmatnya suami isteri dia terlalu rapat. Terlalu rapat. Dia ada ketikanya isteri itu perlu menjaga suami dalam keadaan orang lain tak sesuai. Jadi kalau tak pernah tengok kan susah juga. Katakanlah suami itu kena stroke. Nak basuh najis dia, nak bersihkan itu kan susah. Jadi itulah hikmat Allah SWT membenarkan semasa persetubuhan itu antara suami isteri. Begitu juga suami boleh membersihkan isteri jika dia mengalami sakit yang tidak boleh bergerak, tak boleh langsung nak berbalik pun tak boleh. Biasanya kalau zaman sekarang ni kena stroke lah macam tu. Jadi tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Jadi dalam keadaan sakit itu tak ada nafsu. Ketika ada nafsu pun apa masalahnya? Apa kesalahannya? Itu termasuk dalam yang diharuskan. Antara hikmat yang saya nampaknya, kenapa Allah buat begitu? Iaitu kerana mereka dapat dalam keadaan ada kadang-kadang tertentu, kadang-kadang itu terpulang kepada nasib dan takdir masing-masing orang lah. Ada yang tak sempat pun begitu, mati terus. Mudah-mudah saja mati. Tapi kalau yang payah bertahun-tahun, bayangkan bagaimana nak menguruskan itu. Jadi inilah hikmatnya Allah SWT buat. Ni kes istimewa ni, khusus. Tak boleh kita nak halal begitu begini. Nanti sebab setengah-setengah orang tu, sebab apa saya buat ini sebagai usul yang berlainan, berasingan. Sedangkan yang sebelum ini pun ada dah juga kan usul dekat-dekat. Melihat faraj, kemaluan masing-masing tu. Itu pun tak ada juga hadis. Ini bertutup, arahan supaya bertutup. Banyak hadisnya, tutup dengan kain, tutup dengan selimut. Yalah kalau sejuk, elok juga tutup tu tak ada jadi masalah. Ya. Sebab ini bertutup. Bertutup bermakna ada pula hadis-hadis yang kata Aisyah ni, dia kata dia tak pernah tengok kemaluan Nabi. Nabi pun tak pernah tengok dia. Setengah-setengah orang menganggap paling tidak ini menunjukkan yang lebih baiknya cara yang idealnya begitu. Padahal tidak begitu. Hadis itu pun bermasalah. Nanti kita akan bincangkan nanti insya-Allah di dalam contoh ketiga nanti. Itu akan dibincangkan secara terperinci. Yang sebenarnya itu pun tidak sahih. Bila tidak sahih macam mana kita nak letakkan hukum makruh ke apa ke? Haram ke? Lagilah. Tak boleh. Dia berada di atas hukum harus. Di situ. Harus. Terpulang kepada masing-masing. Ia juga bercanggah dengan hadis sahih di bawah ini. Baca. Terus Izzuddin. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Yazid bin Harun wa Abu Usamah qala hadatsana Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah awratuna ma na'ti minha wa ma tazar qala ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk qala qultu ya Rasulullah ara'aita in kana al-qawmu ba'duhum fi ba'din qala in istata'ta an la turiyaha ahadan
fala turiyannaha. Qultu ya Rasulullah, fa in kana ahaduna khaliyan. Qala wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Ya. Bermaksud Bah bin Hakim meriwayatkan daripada ayahnya Hakim, daripada datuknya Muawiyah bin Haidah al-Qushairi. Kata beliau, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aurat kita, daripada siapakah kita perlu menjaganya, yakni menutupnya, dan daripada siapakah pula kita tidak perlu menjaganya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau hamba sahaya yang dimilikimu. Kata perawi, yakni Muawiyah bin Haidah, aku bertanya lagi, bagaimana kalau orang-orang dalam keadaan bersesak-sesak, yakni ramai sangat? Jawab baginda, jika engkau mampu tidak menampakkan kepada orang, maka janganlah sesekali engkau menampakkannya. Jika engkau mampu tidak menampakkannya kepada orang, maka janganlah sekali-kali engkau menampakkannya, yakni mendedahkannya. Aku terus bertanya, kalau kita bersendirian, bagaimana? Jawab baginda, Allah lebih patut dimalui berbanding manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Jadi ini hadis. Ayat Quran pun ada, hadis pun ada mengecualikan isteri itu. Begitu juga sebaliknya suami, suami boleh saja melihat, tak perlu kita jaga tutup aurat itu. Apalagi ketika melakukan persetubuhan, hubungan kelamin. Apalagi pada ketika itu dalam keadaan biasa pun tak perlu. Dalam keadaan biasa pun boleh didedahkan, tidak termasuk dalam hukum haram atau makruh. Setelah adanya hadis sahih macam ni, macam mana kita nak utamakan hadis-hadis yang semuanya dhaif? Tidak ada satu pun yang sahih. Macam mana kita nak utamakan yang itu? Ya, teruskan. Yang ketujuh. Ketujuh, arahan menutup aurat semasa melakukan perhubungan kelamin itu untuk menjaga dari pandangan siapa sebenarnya? Kalau untuk menjaga daripada pandangan manusia lain, maka benar. Kerana seseorang diharamkan membenar orang lain melihat auratnya tanpa keadaan darurat. Kalau untuk menjaga daripada pandangan malaikat, maka sia-sia sahaja menutup aurat dengan kain. Kerana malaikat adalah makhluk halus yang dapat melihat walaupun di balik berlapis-lapis pakaian. Syaitan juga sama. Ia juga makhluk halus yang pelihatannya dapat menembusi kain-kain yang menutupi asal manusia. Jadi sia-sia kalau maksudnya tutup itu, sebab dalam hadis itu disebut malaikat lari. Kenapa lari? Kenapa nampak? Kalau ketika pakai dia tak nampak kau, itu persoalan. Ketika biasa tidak dalam keadaan bersetubuh, dia tak nampak kau. Nampak. Sama juga syaitan. Kita dah ada dinding batu ni, tak nampak dah sebelah sana. Dia macam cermin saja dinding batu tu. Apa masalahnya dia nampak? Jadi kita nak jaga daripada siapa sebenarnya? Kalau nak jaga daripada manusia, ya, kalau suami isteri dah dalam bilik bersunyi-sunyian, mana ada manusia lain. Kalau di hadapan ramai, itu betul lah, memang haram mendedahkan aurat kita, apalagi dalam keadaan seseorang itu mengadakan hubungan kelamin, lebih-lebih lagi haramnya. Tetapi dalam keadaan tertutup, sudah tersembunyi, tak perlu lagi ditutupi dengan apa-apa yang lain. Kalau nak pun itu terpulanglah kepada masing-masing. Ia tidak menjadi suatu hukuman, suatu ketetapan bahawa begini haram ataupun tidak baik, tidak sopan dan sebagainya. Tidak ada kesopanan di situ. Tak timbul masalah sopan tidak sopan itu di situ. Bahkan mungkin setengah-setengah orang dia tidak puas kalau dalam keadaan tertutup begitu. Tidak puas. Jadi kepuasan itu dituntut juga. Kita mencapainya. Itu maksud agama ni, bukan kerana hadis-hadis yang
entah di mana, tak ada yang sahih satu pun tak ada, kita nak pakai yang itu. Sedangkan yang sahih banyak, ada Al-Quran pun ada, kenapa kita tidak pakai yang itu? Itu masalahnya. Ya. Seterusnya yang ke-8 ya, yang ke-8. Teruskan Izzuddin. Yang ke-8, untuk memelihara diri daripada gangguan syaitan, zikir dan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW sudah pun mencukupi. Bukankah baginda telah bersabda, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna ahaduhum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana Wajadnibish syaitan gitu ya baca. wa jannib syaitana ma razaqtana. Baris ni mengikut asal, tapi bila kita baca ginilah jadinya ya. Fa innahu in yuqaddir bainahuma waladun fi zalik yuqaddar fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi zalik lam yadurruhu syaitanun abada. Lam yadurruhu syaitanun abada. Ya, teruskan. Bermaksud, Ibnu Abbas meriwayatkan, katanya Nabi SAW bersabda, jika seseorang daripada kamu apabila hendak mendatangi, yakni menyetubuhi isterinya, membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, nescaya anak yang ditakdirkan untuk mereka berdua, yakni suami isteri, dalam persetubuhan itu tidak sama sekali dapat diganggu oleh syaitan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jadi dia kan sudah ada jaminan, mana tidak dapat diganggu tu termasuklah dia dapat lihat ke apa semua tu. Jadi semacam sudah ada jaminan di sini. Apa lagi gangguan yang lebih teruk lagi. Dia tengok nampak dia bersorak-sorak, sudah ada dah hadis ini. Cukup dah tu. Dah ada dah. Jadi syaitan tidak dapat memudaratkannya, menjejaskannya ataupun mengapa-apakannya. Syaitan tidak dapat sama sekali mengganggunya, yang dengan apa cara sekalipun. Sudah cukup ini ada. Lepas tu walaupun dalam keadaan bogel, kita kata dah tak timbul masalah dah. Allah SWT sudah melindungi dah pasangan itu dengan doa ini. Cukup dah. Sama juga. Tapi itu hadis dhaif, masuk ke dalam tandas apa kan, baca, bila baca tu ada dalam hadis dhaif menyebutkan syaitan jadi tak nampak gitu. Jadi di sini pun dengan doa yang Nabi SAW ajar ni, kira-kiranya tak nampak boleh, Allah SWT boleh begitu, walaupun tak sebut dengan jelas. Jadi yang ditakuti sangat tu kalau begini jadi gini tak ada apa. Syaitan tidak boleh memudaratkan. Kalau berlaku juga kecacatan ke apa-apa, itu kerana faktor tabi'i. Kesihatan dua ibu bapa ataupun keadaan sekeliling, cuaca, persekitaran yang kotor dan sebagainya, itu boleh mempengaruhi anak tu. Bukan kerana syaitan. Nak kata kerana syaitan itu tidak ada. Sebab sudah ada jaminan ini daripada Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih kepada orang yang membaca begini semasa dia bersetubuh, sebelum dia bersetubuh. Jadi sudah cukup itu. Tak perlu kita bimbang dah. Tak perlu nak kata perlu kena tutup lagi dengan kain selimut dan sebagainya. Itu semua menyusahkan. Kalau nak boleh begitu, kalau tidak pun tak jadi masalah. Tidak adalah panduan ataupun bimbingan daripada Rasulullah SAW bila nak setubuh ni kena begini-gini. Kena tutup gini, kalau tidak sopan, jadi tak ada semua tu. Itu tak ada satu pun yang sahih. Jadi saya rasa setakat itulah dulu. Kita hari ini tak sempat contoh kedua dan contoh ketiga, insya-Allah akan kita sambung dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi untuk hari ini setakat itu saja. Jadi dalam masa ni kita boleh bincanglah tentang kuliah kita yang sebelum ini, Sahih Bukhari, dan yang ini boleh setakat yang kita sempat bincangkan ini. Maulana. Ya, siapa ni?
Ramli Maulana daripada Production. Ya, silakan. Jadi kalau kita tengok daripada hadis yang baru kita baca tadi, yang berkaitan dengan menutup aurat tadi, adakah dia Ya. juga terpakai pada Maulana bila disebut ada bila kita mandi di tempat tertutup, yang memerlukan kita juga memakai kain. Jika kita tidak pakai menutup apa-apa, maka syaitan Ya. akan melumuri. Ya. Terima kasih. Ya, betul. Tak betul tu hadis tu. Tak betul. Itu pun sama. Sebenarnya ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW pun mandi dalam keadaan tidak bertutup. Ditutup oleh isteri dia dengan kain. Gitu. Dan Nabi Ayub itu jelas dalam hadis Bukhari sendiri, seorang Nabi mandi dengan bertelanjang. Tidak jadi masalah. Nabi Musa pun begitu. Dalam Bukhari sendiri ada sebut dia mandi dengan bertelanjang. Tapi di tempat yang sunyi lah. Macam kita sekarang ni dalam bilik mandi, tutup semuanya, itu dah tak ada masalah. Tak perlu pun disediakan kain basahan. Kita panggil kain basahan. Secara khusus tu tak perlu. Tapi kalau nak guna tu memang boleh. Terpulang kepada masing-masing lah. Tapi nak kata ada syaitan mengganggu lumur apa semua, itu semua tak betul itu. Tak ada asasnya. Boleh saja kita, termasuk juga dalam tutup aurat ini tak perlu di situ. Tak perlu. Sebab kalau kita tengok aurat tu bukan setakat itu kita buka bila nak buang air tu kan. Lebih lagi daripada itu. Syaitan tak nampak. Nampak juga. Kecuali kalau kita pakai hadis yang dhaif yang menyebutkan syaitan tertutup daripada pandangan dia. Bila kita baca doa-doa tu nak pergi ke tempat buang air tu. Mudah-mudahan kalau betul, jadi makna terlindunglah di situ. Kalau tidak pun tak ada apalah. Kita tak perlu malu, tak perlu apalah. Sebab dia, kita tak nampak pun dia. Nak malu apa? Begitulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Aziz. Oh, Aziz. Sihat ke Aziz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Lama betul tak jumpa ni. Betul. Ya. Saya nak tanya yang kan Nabi tadi anjurkan satu doa bila kita nak mendatangi isteri. Ya. Dan dikatakan dalam hadis tu, bila kita baca doa tu kita akan terlindung lah. Ya. Okay. Jadi satu kaedah yang Maulana pernah ajar dulu, saya dah lupa lah apa nama kaedah tu. Bila diperintahkan begitu buat, tapi dapat perlindungan, kalau tengok sebaliknya pula tak buat, ada gangguan. Boleh ke tu? Macam mana tu? Mungkin ada kemungkinan. Sebab berdasarkan ayat Quran kan, wasyarikum fil amwali wal aulad. Ada kebenaran. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Allah SWT bagi kuasa tu kepada syaitan. Bila dia nak balas dendam kepada anak Adam ini, dia akan buat begini, akan kerahkan segala bala tentera dia yang berjalan kakinya, yang berkudanya, yang macam-macam. Disebutkan dalam Quran itu kan. Antara yang Allah benarkan untuk mereka ialah wasyarikum fil amwali wal aulad. Iaitu berkongsilah dengan mereka pada harta benda dan anak bina. Ada isyarat juga di situ. Jadi ikut mana-mana pun kita kena berhati-hatilah. Tak kira bertutup ke tidak bertutup ke, kalau tak baca tu masalahnya. Masalah bertutup atau tidak bertutup itu cerita lain. Kalau tidak bertutup pun kalau dibaca itu, insya-Allah selamat daripada segala bentuk gangguan dia. InsyaAllah. Cuma berkongsi itu macam mana kita tak tahulah. Berkongsi itu macam mana. Gitu ya. Tapi kalau tengok kepada perangai-perangai itu kadang-kadang pelik-pelik sangat tu, bimbang juga tu. Berkongsi macam mana, secara detail, secara terperinci itu wallahu alam, tak tahulah. Tapi dalam Quran ada sebut. Jadi tidak bercanggah lah juga. Cumanya hadis tadi tu tak boleh kita pakai. Tak boleh kita pakai sebab hadis tu maudhu'. Begitulah. Kalau nak pakai Quran ada. Memang ada pun Quran. Cuma bagaimana cara? Adakah dengan sebab tidak bertutup? Sama sekali tidak. Bukan kerana itu. Kerana tidak baca? Ya. Mungkin. Mungkin. Tapi seperti beginilah. Seperti sembelihan kan. Kalau kita pakai pendapat ini lebih baiklah insya-Allah. Sembelihan. Kalau baca bismillah itu lebih baik
di sisi semua ulama. Imam Malik ni antara yang keras. Dia kata kalau tak baca tak boleh makan. Sampai begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i dia berpendapat longgar sedikit, tak apa tak baca pun tetap boleh makan, halal, asalkan orang Islam yang sembelih. Jadi sama juga masalah persetubuhan tadi, katakanlah terlupa. Tetapi orang tu orang baik, sentiasa ingat kepada Allah SWT. Walaupun dia tak baca, mudah-mudahan Allah mengambil kira yang biasa. Kita harap gitulah. Mana orang yang beriman, orang yang bertakwa, kalau katakanlah dia terlupa lah baca, insya-Allah Tuhan jaga juga. Seperti mana kalau terlupa baca bismillah ketika sembelih itu pun halal juga. Mudah-mudahan begitulah. Tetapi seeloknya jangan lupalah. Assalamualaikum Lana. Waalaikumsalam. Ya, Arsyad. Sihat Arsyad? Saya Alhamdulillah makin baik. Ya. Silakan. Ada apa? Mengenai yang sama juga pasal doa Rasulullah SAW tadi tu. Ya. Bagaimana kepada keluarga yang baru memasuki Islam? Ya. Yang dah ada anak apa semua tu, adakah itu pun termasuk di bawah lindungan Allah Ta'ala selepas anak-anak dia masuk Islam? Itu macam mana tu, mana? Boleh minta penerangan? Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi semua ni kan tidak mutlak. Masuk Islam tu sendiri suatu kelebihan yang sangat besar. Suatu keistimewaan. Sehingga dosa-dosa semuanya digugurkan. Jadi kira-kiranya segala kekurangan yang lain tu Allah tampunglah dengan sebab masuk Islam tu. Itu antara keistimewaan. Kalau dosa pun boleh hapus semuanya, dia jadi seperti anak yang baru lahir, maka kira-kiranya kesalahan-kesalahannya tak ada tu kesan tu. Sebab itu kita tengok orang-orang yang kafir masuk Islam, dia boleh baik. Kadang-kadang kita tengok jauh lebih baik daripada orang Islam turun-temurun tu. Maknanya kesan itu sudah hilang, sudah tidak ada. Itulah kelebihan Islam ni. Kelebihan Islam. Kemudian bila masuk Islam, mereka pun seperti orang lain juga perlu mengikut sunnah, apa yang diajar oleh Nabi, perlu ikut. Kalau tidak mampu lagi, sekadar yang dia mampu. Misalnya kita kata dia tak mampu baca doa yang panjang tadi. Bismillah saja, takkan tak mampu. Bismillah tu kan ada. Allahumma jannibna syaitan tu. Bismillah dahulu. Seperti kita nak makan, tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja, sudah memadai, dah takkan tak boleh. Jadi pelan-pelan lah orang-orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang baru belajar tu, jika dibimbing sedikit demi sedikit, insya-Allah boleh. Seperti orang lain juga. Tapi perlu masa lah, nak banyak kan, nak menguasai, nak ingat banyak tu. Sebab mana yang lebih utama, misalnya yang lebih utamanya sembahyang tu, itulah kena belajar dahulu, lebih ditekankan kalau yang baru masuk Islam lah. Tapi dari segi kesan itu, kenyataan yang kita lihat nampak tidak ada apa pun, bersih mereka itu. Walaupun dia makan babi, makan apa dulu, kesannya kita nampak hilang bila masuk Islam. Itulah salah satu kelebihan memeluk agama Islam. Bahkan orang yang seperti ini, dia dapat 2 pahala berdasarkan hadis Nabi kan, dapat 2 pahala. Sebab bukan senang nak masuk Islam tu. Bila dia sanggup masuk Islam tu, banyak perkara dia sanggup buat. Jadi bila dia buang, kita habis tu buang. Harap-harap begitulah. Dan kita tengok zahirnya pun begitu. Hakikatnya wallahualam. Tapi manusia ni macam kita maklumlah, kalau asal dia tu memang orangnya dari segi kecerdasannya rendah, itu tetap seperti itulah masuk Islam pun. An-nas ma'adin kama'adin adh-dhahabi wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Umpamanya hadis itu. Nabi dah sebut dah, manusia ni dia tak sama kejadian asal dia. Ada orang yang cerdas, ada orang yang pintar, ada orang yang genius, ada orang yang lembab, ada orang yang lambat nak faham. Itu semula jadi manusia. Tak kira dia masuk Islam pun, dia begitulah. Kadar masing-masing lah. Tapi dari segi kesan-kesan keburukan tu kita nampak tak ada. Memang dia hilang benda tu. Cuma yang asal tabiat ataupun kejadian asal dia tu memang sama lah. Orang Islam, orang kafir pun sama itu. Wallahualam. Saya rasa cukup dah kot kita hari ni. Atau lagi ke? Kalau tak ada, kita berhenti setakat itulah untuk hari ni ya. Tak ada. Kalau tak ada, setakat itulah dulu untuk hari ni ya. Wallahualam. Assalamualaikum.